Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Haris Hanafi bin Muhammad Johari. Saya merupakan pelajar PPI SMP 23 hingga 28 dan berasal dari kelas tersedi. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan saya pada hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadrat Ilahi kerana atas limpah kurnianya kita semua masih diberi peluang untuk menetap di atas muka buminya. Baiklah, saya memulakan perbincangan saya melalui poster ini dari aspek pemilihan warna, corak dan isi kandungannya. Baiklah, warna utama poster yang saya hasilkan ini adalah bertemakan warna hijau. Hal ini kerana kaitannya adalah dengan alam, di mana hijau adalah warna yang sering dikaitkan dengan alam dan alam semesta. Dalam Al-Quran, hijau juga disebutkan dalam konteks alam seperti tumbuhan hijau yang tumbuh sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga merupakan tradisi Rasulullah, di mana ada hadis yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yang mengenakan pakaian berwarna hijau, iaitu melalui Ibnu Hajar dalam Tanbih Al-Akbar menyebutkan, pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau kerana warna hijau lebih utama. Adapun warna hijau adalah afdal daripada warna lainnya sesudah putih. Seterusnya adalah pemilihan corak. Corak yang dipilih adalah selaras dengan gaya seni Islamik yang melibatkan bentuk geometrikal. Akhir sekali, pemilihan isi saya adalah selaras dengan pembinaan peribadi dan jati diri seorang Muslim. Baiklah, berdasarkan sunnah yang mudah diamalkan oleh semua golongan usia, penerapan amalan sunnah menjadi lebih mudah kerana sunnah yang dipilih boleh dilakukan di mana sahaja serta melibatkan hubungan kita secara langsung bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sunnah pertama adalah membaca Al-Quran. Okey, perlakuan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melalui Al-Quran terdapat pelbagai perkara yang diceritakan seperti ilmu akidah, ilmu fiqh, peristiwa para nabi, hukum, ilmu akhlak atau adab, dan salah satunya adalah cara kehidupan Rasulullah SAW. Diceritakan juga dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh kerana itu, kita dapat mengenali baginda dengan lebih mendalam, dan amalan ini juga merupakan cara utama untuk mendekatkan diri kita pada Yang Maha Esa. Seterusnya, ia menjadi panduan kepada kehidupan. Baik, sebagai umat Islam, kita sudah mengetahui bahawa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui ini, ilmu akidah kita dapat ditingkatkan, di mana ini mencakupi pemahaman dan pengetahuan mengenai keyakinan dasar dalam Islam seperti keyakinan pada Allah, malaikat, kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Selain itu, meningkatkan ketakwaan. Melalui pembacaan Al-Quran, kita dapat jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk moral kerana dalam kitab ini ia berisi berbagai-bagai ajaran moral dan etika yang menjelaskan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dan berhubung dengan orang lain. Membaca dan memahami ajaran-ajaran ini dapat membantu seseorang untuk menjadi peribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa. Sunnah kedua adalah bersedekah. Baiklah, melalui bersedekah kita dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Yang Maha Esa. Tindakan memberi sedekah ini adalah bentuk ibadah sebenarnya dalam Islam. Dengan bersedekah, seseorang menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ini juga merupakan cara utama untuk meluahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang telah diberikan. Seterusnya, sedekah juga dapat meringankan beban. Ini dapat membantu memupuk kesejahteraan masyarakat, di mana sedekah juga dapat digunakan untuk membiayai projek-projek yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan seperti membangunkan masjid, sekolah, hospital ataupun infrastruktur yang lain yang dapat membantu masyarakat. Diceritakan dalam satu hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sedekah sama sekali tidak mengurangi kekayaan, dan hamba yang mengampuni orang lain Allah menambahkan kehormatannya, dan orang yang merendah hati
Allah mengangkat kedudukannya. Baiklah, sunnah ketiga adalah sunnah menjaga solat duha. Baiklah, amalan ini sebenarnya menjadikan kita lebih yakin dengan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana ketaatan kepada ajaran agama. Dikiranya macam kalau kita buat ni, kita menunjukkan ketaatan kita kepada ajaran agama Islam, di mana melaksanakan solat duha adalah tindakan ketaatan kepada ajaran agama Islam. Ini mencerminkan keyakinan seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seseorang dapat merasa lebih percaya diri bahawa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Seterusnya adalah bersungguh-sungguh dalam memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu ketika seseorang itu melakukan solat duha dengan benar dan dengan niat yang tulus, itu dapat sebenarnya membuka jalan untuk seseorang itu berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus meningkatkan komunikasi spiritual dan memperkuatkan hubungan peribadi dengan Yang Maha Esa. Sunnah seterusnya adalah mengamalkan istighfar. Melalui istighfar, diri seseorang itu dapat dijauhkan dari maksiat. Melalui istighfar dalam kehidupan seharian dapat memupuk kesedaran akan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi istighfar sebenarnya mengingatkan seseorang akan dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Jadi melalui istighfar, ini dapat membangun kesedaran tentang kekurangan diri yang juga merupakan langkah pertama dalam perbaikan jati diri seorang Muslim. Jadi seterusnya adalah amalan istighfar menjadikan kita lebih fokus dalam ibadah. Bagaimana? Baiklah, istighfar merupakan salah satu cara pembersihan hati. Jadi istighfar dianggap sebagai tindakan membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan kesalahan. Melalui ini, hati yang lebih bersih akan cenderung untuk lebih mampu menerima wahyu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Dengan hati yang lebih bersih juga, kita dapat lebih fokus pada ibadah kita dan mendapatkan khusyuk yang lebih mendalam. Jadi diceritakan juga dalam hadis riwayat Abu Daud menghuraikan bahawa Rasulullah SAW juga ada bersabda mengenai jalan keluar kepada kesempitan yang dijanjikan melalui istighfar. Jadi sabda baginda SAW berbunyi, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah SWT menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar. Setiap kebimbangan itu ada kelapangannya, dan Allah juga akan mengurniakan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Baiklah, kita sudah sampai di poin ataupun sunnah yang terakhir di dalam poster saya, iaitu sunnah mencintai masjid. Baik, jika hati nurani seseorang Muslim itu mencintai masjid, maka dirinya dapat memupuk untuk melakukan ibadah kerana ketaatannya kepada sunnah. Jadi Rasulullah SAW seringkali mendorong Muslim untuk berkumpul di masjid, berdoa secara berjemaah, mendengarkan khutbah dan belajar tentang Islam. Jadi mencintai masjid adalah cara untuk mengikuti sunnah dan mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan melalui ini juga diceritakan juga dalam satu hadis qudsi di mana Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid. Sesungguhnya masjid adalah tempat mengagungkan dan mengangkat kebesaran Allah SWT. Lantaran itulah diperintahkan kepada para rasulnya untuk membina dan membangunkan masjid. Seterusnya, melalui mencintai masjid juga, hubungan sesama Muslim dapat dieratkan. Kerana apa? Sebab masjid juga merupakan tempat berkumpul bagi Muslim dalam satu komuniti. Kerana itu, ini adalah tempat di mana orang dapat bertemu, saling berinteraksi dan menjalinkan hubungan sosial secara langsung dan tak langsung. Mencintai masjid juga akan mendorong orang untuk sering berkunjung ke sana, yang juga membolehkan mereka untuk sering bertemu sesama rakan Muslim. Akhir sekali, jika seseorang itu mencintai masjid, maka dia akan mendapat keberkatan dari Allah SWT. Kenapa hal ini? Kerana kita akan mendapat ibadah yang lebih khusyuk. Mencintai masjid mendorong seseorang untuk lebih melakukan ibadah di masjid, seperti solat berjemaah, solat sunat di masjid, membaca Al-Quran di masjid dan juga berdoa di masjid. Di mana ibadah yang dilakukan di masjid seringkali menjadi lebih khusyuk kerana lingkungan yang tenang dan lebih berfokus tanpa sebarang gangguan luar.
Sekian itu saja daripada saya, Haris Hanafi dari kelas test study. Melalui perbincangan tentang poster tersebut, saya berharap agar lebih banyak umat Islam dapat menerapkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Kita sebagai umat Islam seharusnya berusaha untuk mempertingkatkan kualiti hidup agar martabat dan jati diri dapat ditingkatkan lagi untuk menjadi seorang Muslim yang lebih beriman. Saya akhiri perbuatan saya dengan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Jawab beliau, barang siapa yang mentaatiku pasti masuk syurga, dan barang siapa yang menderhakaiku maka sungguh ia telah enggan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.